Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Pertama kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini untuk sekian kalinya dalam usia kita Allah masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan, menyedut udara di dunia ini untuk kita tingkatkan lagi iman dan amal kita dan untuk kita memperbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana perintah Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Mudah-mudahan dengan keampunan dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab takwa itulah mudah-mudahan di akhirat nanti Allah berikan rahmat, keredaan dan syurga yang kekal abadi insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati, seorang sahabat Nabi SAW bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami suatu ketika melayani Nabi SAW dengan penuh khidmat. Beliau mengambil air kepada baginda untuk berwudu setiap kali hendak solat. Beliau juga memenuhi semua hajat dan keperluan baginda yang lain. Untuk membalas kebaikan ini, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu daripadaku. Rabi'ah menjawab, aku minta agar dapat bersama Tuan nanti di syurga. Baginda bersabda lagi, apakah ada permintaan yang lain? Rabi'ah berkata, itu saja. Rasulullah SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantulah aku dengan memperbanyakkan sujud. Hadis ini membuka jalan bagi kita untuk menjadi jiran Rasulullah SAW dalam syurga Firdaus, yakni dengan cara memperbanyakkan solat sunat, memperbanyakkan sujud. Semakin banyak rakaat solat sunat yang kita lakukan, semakin besar kesempatan kita untuk menempati syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kita melihat beberapa amalan yang istimewa, yang mana amalan ini kalau kita dapat lakukan secara istiqamah, maka insya-Allah kita akan
bersama-sama Nabi dalam syurga dan menjadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang Nabi sebutkan dalam hadis ini ialah dengan memperbanyakkan sujud ataupun yakni memperbanyakkan melakukan solat sunat. Jadi kita digalakkan untuk bukan sekadar kita melaksanakan solat fardu 5 waktu. Jadi kita digalakkan untuk memperbanyakkan lagi ibadah-ibadah solat sunat untuk memperbanyakkan sujud. Solat sunat ni banyak tuan-tuan. Daripada sebelum subuh sampailah sebelum kita tidur. Ada amalan-amalan yang Allah hadiahkan pada kita untuk kita lakukan. Sama ada kita nak buat semua ataupun mana-mana solat sunat yang kita mampu lakukan, tapi lakukanlah secara istiqamah. Daripada sebelum subuh dengan solat taubatnya, solat sunat witirnya, dengan apa lagi, solat tasbih, kemudian solat fardu subuh, lepas solat sebelum fardu subuh solat sunat sebelum subuh, lepas tu solat fardu subuh, lepas subuh ada lagi solat sunat isyraq, solat sunat duha, kan, itu solat sunat qabliyah zuhur, ada 4 rakaat, 2 salam, lepas tu solat sunat ba'diyah zuhur, 4 rakaat 2 salam, lepas tu solat sunat solat zuhur, lepas tu solat sunat asar, solat qabliyah asar 2 rakaat, solat asar, lepas tu solat sunat qabliyah maghrib, lepas tu solat maghrib tu sendiri, lepas tu solat sunat ba'diyah maghrib, solat sunat qabliyah isyak, dan solat isyak tu sendiri. Lepas tu sebelum tidur kita juga lagi solat sunat witir dan sebagainya. Jadi kalau kita mampu laksanakan tuan-tuan ke semua ibadah solat tadi yang fardu dan sunat, lakukanlah. Dan yang pentingnya kita lakukan secara berterusan, istiqamah. Kalau tak mampu buat semua, pilihlah mana-mana solat yang kita suka buat, solat sunat kita suka buat dan kita lakukan secara istiqamah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita sedang seronok melakukan ibadah-ibadah tadi. Baik. Yang pertama ni, nak duduk bersama Nabi dalam syurga, menjadi jiran Nabi, yang pertama ialah dengan memperbanyakkan sujud. Yang keduanya, syurga Firdaus juga terbuka kepada orang yang menjaga akhlaknya dalam pergaulan. Nabi SAW bersabda, Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin, ana za'im, Nabi jamin, ini jaminan Nabi SAW, sebuah maligai di bawah syurga, rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku akan jamin sebuah maligai di bawah syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran meskipun dia di pihak yang benar. Bukan mudah tuan-tuan bertengkar, mempertahankan yang benar, tapi dia mengalah, tidak melakukan pertengkaran, tinggalkan pertengkaran walaupun dia di pihak yang benar. Jadi dia tak nak lebih lanjut berdebat ke apa kan, jadi mengalah je lah. Jika bergaduh bermusuh lebih teruk kan. Jadi dia berhentilah daripada pertengkaran. Jadi orang yang meninggalkan pertengkaran meskipun dia di pihak yang benar, akan Nabi berikan jaminan akan ada syurga untuknya di bawah
syurga. Ada mahligai di bawah syurga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan Nabi jamin akan disediakan sebuah mahligai di syurga, di tengah syurga, wasatil jannah, di tengah-tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam gurauan, yang tidak berbohong walaupun saja main-main. Ni zaman sekarang orang suka orang kata prank tu kan, so prank, PRANK tu prank, kan? Dia apa buat, kalau dulu zaman kita dulu pernah dengar April Fool kan, April Fool. Setiap 1 April dia bergurau, kan, tapi berbohong, kan. Gurauan dia kan. Dia orang dah terkena tu April Fool, ya. Dia bergurau je tapi dalam keadaan berbohong. Kalau kita boleh tinggalkan benda tu, Nabi jamin akan diberikan, didapat mahligai, sebuah mahligai di tengah-tengah surga. Sekarang bukan April Fool lah, sekarang main prank. Orang saja nak bergurau tapi dalam keadaan berbohong. Bila dah terkena orang tu dah ni, kata saja prank, kan? Main-main. Baik. Wa baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Dan sebuah mahligai di syurga tertinggi, iaitu Firdaus, bagi orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia, jaga hubungan dengan manusia, berakhlak dengan Allah Ta'ala, taat perintah Allah Ta'ala, berakhlak dengan manusia, hubungan dengan manusia dia jaga, jaga mulut, jaga perbuatan, jaga percakapan, bercakap tidak bukan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, sentiasa memaafkan orang lain, dan banyak lagi lah akhlak mulia yang kita belajar kan, akhlak mulia. Hormat dengan jiran, hormat kasih sayang dengan mak ayah, hormat dengan saudara mara, kan, okay. Jadi orang yang berakhlak mulia ini, Nabi jamin akan diberikan sebuah mahligai di syurga yang tertinggi. Baik. Akhlak mulia itu dapat dilihat dalam pelbagai bentuk. Salah satu daripadanya dengan cara membantu orang yang sedang berada dalam kesusahan, terutamanya anak-anak yatim yang kehilangan tempat bergantung. Itu di antaranya lah, membantu orang yang berada dalam kesusahan. Siapa-siapalah. Kalau kita dengar dalam Korea kita ni ada golongan asnaf, ataupun orang-orang yang memerlukan bantuan, orang yang ditimpa musibah ataupun sakit, kita bantu, kita ziarah, dan sebagainya. Ataupun di sini sebutkan anak-anak yatim, yang kita bantu untuk urusan kehidupan dia. Itu di antara contoh-contoh, banyaklah akhlak mulia. Dalam hadis Al-Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza." Aku dan penanggung ataupun pembela anak yatim seperti ini dalam syurga. Seperti mana? Sambil Nabi SAW menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya sambil direnggangkan sedikit. Jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya orang yang membela anak yatim, menjaga anak yatim, nanti Nabi dengan mereka ni seperti ini, antara jari tunjuk dan jari tengah. Maknanya rapat, jadi jiran Nabi lah, rapat dengan Nabi ketika di syurga. Jadi kalau kita nak rapat di syurga nanti dengan Nabi dan di dunia ni kita bantu orang yang susah, khususnya anak yatim. Nabi sebut secara khusus anak yatim. Sesara dia, tanggung dia, makan minum dia. Baik. Menanggung anak yatim bukan sekadar menjamin makan dan minumnya, akan tetapi meliputi mendidik,
dan memberi bimbingan yang akan membawanya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tugas ini mirip dengan tugasan seorang Nabi. Itulah sebabnya ia akan diberikan ganjaran menjadi jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kelebihan. Apa kelebihannya menjaga anak yatim ni? Sebab tu anak yatim ni tuan-tuan dia sebab dia tak ada ayah. Sebab tak ada ayah ni, jadi kalau kita dapat jaga mereka, ataupun nak ambil lah ibunya sekali. Nah, janda-janda tu. Kalau mampu lah. Kalau berani, kalau mampu. Kan? Tapi kalau tak mampu, tak berani, bila anak-anak dia pun lagi bagus. Kan? Anak yatim. Bukan sekadar makan minum, pendidikan dia. Kita support dia. Sekarang setengah mereka ni, anak-anak yatim ni, mereka mungkin ada kelebihan akademik. Kan? Tapi peluang untuk nak pergi tu mungkin tak ada sebab ayah tak ada. Kan? Bapanya tak ada untuk nak menanggung mereka. Kita support dia belajar. Kan? Ataupun kalau tidak akademik pun mungkin zaman sekarang ni TVET kemahiran. Kan? Ilmu kemahiran. Jadi dia ada kemahiran, tapi peluang dia untuk sambung pembelajaran kemahiran itu tidak ada sebab tidak ada ayah yang nak menanggung pendidikan. Maka kita support, kita sponsor contohnya. Itu di antara contoh yang kita nak membela anak-anak yatim. Maka Nabi bagi jaminan orang yang suka menjaga, membela anak yatim ini akan menjadi jiran Nabi di syurga. Itu amalan yang hebat. Baik. Contoh yang dirahmati. Semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih yang telah menyebut tentang syurga bukanlah sebuah khayalan. Malah ia adalah hakikat yang sangat nyata. Justru jalan untuk mencapainya juga bukan dengan berkhayal tanpa bertindak. Yang disebutkan tentang syurga tadi, yang sebelum-sebelum ni tuan-tuan, tentang jiran, tentang makanan di syurga, nikmat di syurga, menjadi muda, remaja, selama-lamanya tidak ada tua dan tidak ada sakit. Kemudian banyak nikmat-nikmat syurga, makanan-makanan yang lazat, kehidupan yang mewah. Semua tu bukannya khayalan. Ini betul-betul tuan-tuan yang akan kita perolehi bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Luasnya syurga seluas langit dan bumi yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Syurga yang Allah nyatakan seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang yang bertakwa, bukannya satu omong kosong, orang Jawa katalah. Ini betul-betul Allah sediakan pada orang bertakwa. Kita wajib meyakini dan mengimani dengan secara bersungguh-sungguh. Walaupun syurga ni belum lagi, kehidupan di akhirat belum lagi berlaku, tapi Allah dan Rasul telah beritahu lebih awal kepada kita, dan kita kena berpegang sungguh-sungguh untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ragu-ragu, orang yang tak yakin ni tuan-tuan, maka nanti dia orang yang paling kecewa, orang yang paling sengsara di akhirat yang kekal abadi. Sebab itu dengan keyakinan itulah maka kita buktikan dengan amal. Bukan sekadar angan-angan. Bukan hanya duduk saja. Kita di dunia, Nabi Islam dah ajar untuk kita nak mencapai sesuatu di dunia dan akhirat kena berusaha. Kena usaha. Nak dapat ganjaran dunia pun kena usaha. Sebab itu Islam melarang umatnya ni hanya meminta-minta. Sedangkan dia ada tenaga, ada kekuatan, tapi dia tak nak berusaha, hanya meminta-minta. Kan? Itu dilarang dalam Islam. Sebab tu kalau ada orang yang hanya nak meminta saja ni tuan-tuan, kemudian kita pula faham kita pun memberi pun ada ganjaran juga. Asyik memberi je kan. Bagus juga memberi, tapi kita tengok. Kalau ada orang tu badan sihat, tubuh badan okey, tak ada masalah, cuma dia malas nak bekerja.
Jadi kita kena didik dia untuk dalam Islam ni sesuatu benda bukan hanya meminta, kena bekerja dan berusaha. Yes. Sebab tu kalau sekiranya lah dekat masjid saya ni, saya dah pesan kat AJK. Biasa kadang sebab masjid pergi kapal 2 tu tepi jalan. Jadi bila hari Jumaat tu, siapa orang datang minta sedekah, minta bantuan. Kalau yang datang tu memang dikenali orang yang sakit, kita bantu, tak ada masalah. Kita support dia, apa keperluan dia ni. Kalau dia asnaf, kita bantu, kita ziarah rumah dia. Tapi kadang-kadang yang datang tu orang asing yang tak dikenali, tapi badan dia sihat, tubuh badan dia sihat, orang muda. JK yang kira duit Jumaat tu tanya, Ustaz, diorang nak mohon minta sumbangan ni, siapa dia? Kita tak tahu, orang tak kenal, tapi dia minta lah dapat sikit bantuan. Bagi gambar ni, ambil gambar. Ambil gambar, badan sihat je ni kan, umur dalam 30-an, 40-an kan. Boleh kita bantu, tapi kita nak didik dia dalam Islam ni bukan hanya nak meminta, kena bekerja, kena berusaha. Cara-caranya, suruh dia bantu sikit, bersihkan apa yang patut kat masjid tu, kan? Mop lantai ke, susun kasut ke, yang mudah-mudah je, tak payah bagi yang beban berat-berat. Tengok apa yang boleh kita didik dia supaya dia bekerja. Lepas dia buat kerja sikit tu, kita bagi semangat. Nak didik dia. Ada yang okey, lepas AJK bahagian kebersihan, so dia buat kerja lebih kurang, ada buat. Lepas tu kita bantulah, bagilah RM50 ke kan. Ada yang bila suruh buat kerja, hilang tu. Maknanya yang hilang-hilang ni bukan tu kita buat kerja angkat pikul beban berat pun, kan? Tapi bila tu buat kerja dia hilang ni, maknanya dia ni memang memang bukan orang susah. Dia memang jadi tak nak kerja, hanya nak minta sumbangan. Dulu saya ada seorang mu'alaf, lalu datang rumah. Datang rumah kadang seminggu tu 2-3 kali. Datang rumah minta, ustaz dia kata, ada berapa? Minta bantuan. RM10, RM20, kan? Sekali 2 tu okey lagi kan, tapi kalau dah berkali-kali baru kepala jugalah kan. Saya teringat sebelum tu saya bagilah juga, tapi dah kerap datang tu saya teringat hadis Nabi SAW. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon bantuan. Orang muda, sihat lagi. Nabi tak terus bantu. Kan? Tengok orang tu sihat walafiat, Nabi tanya, apa yang ada di rumah kamu? Dia kata ada sebiji mangkuk dengan sehelai kain saprah ataupun kain ni lah, alas lantai sikit lah kan, buat dia duduk. Izin bawa dua-dua tu, bawa lah dia. Itulah harta yang ada, mangkuk dengan sehelai kain. Lepas tu Nabi umum pada sahabat, siapa-siapa yang sanggup nak beli 2 barang ni, kan, mangkuk kan, kalau kita macam mangkuk plastik dengan kain-kain biasa macam ni lah kan. Mula tak ada sahabat yang sanggup nak beli. Sebenarnya adalah seorang sahabat sanggup beli 2 dirham, 2 mata wang perak, 2 mata duit perak. Sanggup? Tanya. Pada pun dia sanggup dia jual dengan 2 dirham. Maka Nabi kata 1 dirham ni kamu pergi pasar atau pergi dia beli barang makanan untuk hari ni untuk keluarga kamu, dan 1 dirham kamu beli sebilah kapak. Jadi pemuda ni pun dia ikutlah arahan Nabi. Dia pergi 1 dirham dia beli makan untuk keluarga dia hari ni, dan 1 dirham lagi dia beli sebilah kapak. Maka dia datang balik pada Nabi dan tunjukkan kapak dia. Kata, okay, gunakan kapak ni, kamu pergi ke hutan, ke mana kamu cari daun-daun kayu kering, cari kayu api dan kamu jual lah kayu api tu. Nanti dah beberapa hari nanti kamu datang balik jumpa Nabi. Jadi pemuda berikut arahan. Dengan kapak tu dia cari kayu api, dia jual dekat
pasar kan. Dah berapa hari tu pemuda tu datang balik, tapi datang dalam keadaan yang berbeza daripada kali pertama. Kali kedua ni dia datang dalam keadaan pakaian yang lebih baik kan. Dia kata, wahai ya Rasulullah, dengan kapak ini aku dapat digunakan untuk beli, untuk cari kayu api dan jual, dan aku dapat sedikit duit dan bagi makan minum untuk anak-anak, dan belilah pakaian yang lebih baik. Nabi kata, itu lebih baik daripada kamu meminta-minta. Orang yang hanya meminta-minta nanti di akhirat, Allah akan gugurkan daging-daging di wajah. Dan siksaannya digugurkan daging-daging di wajah. Kerana orang yang meminta-minta gambaran kepada orang yang tidak malu, tak malu dia. Hanya nak minta-minta. Padahal sihat. Kalau sakit tak apa. Kan? Ataupun dia dah bekerja dan dia keperluannya lebih, tapi itulah kemampuan yang ada. Tak apa, asalkan dia bekerja. Kita bantu. Tapi ni orang yang tak nak kerja langsung. Kan? Datang kalau zakat, padahal sihat. Tanya tak kerja ke? Saya ni kalau kerja ni, kalau saya ni kedai-kedai restoran ke apa ke? Saya tak boleh allergic, kena sabun jadi tangan saya gatal-gatal. Jadi jaga ke apa? Saya tak boleh, kepala saya ni kalau kena matahari, macam-macam alasan. Kan? Tapi nak cerita tak. Ada satu tu, dia datang. Kan? Dia tak kerja apa ke? Tak ada kerja. Nak kerja tak? Boleh lah. Kita telefon lah kawan yang buka restoran ni, ada orang bekerja dia ni minta bantuan zakat je ni kan. Dia pada set, ada kerja kosong, ada. Okay, bawa lah masa tu kan, bawa dia pergi kat restoran kawan tu kan. 2-3 hari kemudian kawan tu telefon, Ustaz, kawan yang Ustaz bawa hari tu, bila saya bagi dia kerja, punyalah kawan saya tu nak bantu dia kan, siap bagi bilik tidur lagi. Kat kedai dia tu ada bilik kosong, kau asalnya dibersihkan jadi bilik tidur. Bila dah mula kerja tu, dah lah tidur tak bangun-bangun, kita kerja tak bangun-bangun. Lepas tu rupa-rupanya ada banyak barang hilang, dicuri rupanya. Masalah juga tu kan, kita dah bantu tapi dia tak hargai bantuan kan. Tapi ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, tu dunia kalau kita nak dapat pun kena bekerja berusaha. Apatah lagi akhirat. Nak dapat syurga Allah Ta'ala kena berusaha dan bekerja. Apa usaha-usaha kerja akhirat? Itulah amal soleh. Amal soleh. Itu pekerjaan akhirat dengan amal soleh. Kan? Kerja di dunia ni, kerjalah untuk makan, minum, berusaha dan sebagainya. Tapi untuk akhirat dengan amal soleh. Dan pekerjaan-pekerjaan dunia yang kita lakukan ni pun boleh menjadi kerja akhirat. Ialah dengan cara kerja-kerja tersebut kita niatkan sebagai ibadah. Mulakan dengan bismillah. Gaji pun dapat, upah pun dapat, pahala pun dapat. Itu kelebihan. Orang Islam kita ni ada kelebihan. Serentak sekali dunia, asalkan kerja-kerja yang halal. Baik. Keimanan kita tentang syurga hendaklah menjadi motivasi yang mendorong kita untuk lebih giat beramal dan melakukan semua perbuatan yang dapat membawa kita kepadanya. Juga mendorong kita untuk meninggalkan semua amalan yang dapat menjauhkan diri kita daripada. Jadi Allah dah bagi satu janji bakal hadiah yang amat istimewa. Itulah syurga. Dengan cara itu kita dapat bersemangat untuk beramal soleh. Supaya amal kita ni diterima oleh Allah Ta'ala, itulah amal kita tu niat kerana Allah Ta'ala. Itu cara ni. Nak menjadi sebagai ibadat, maka setiap amal tu kita niat kerana Allah Ta'ala. Bila kita teringat dengan janji-janji Allah Ta'ala, syurga yang kekal abadi, maka kita semakin bermotivasi untuk beramal. Kerana Allah Ta'ala. Sebab kat dunia ni tuan-tuan, ada banyak keinginan-keinginan tapi terbatas. Kat dunia. Sebab dunia ni pun tempat yang sementara. Allah tahu dah, kita kat dunia ni macam-macam benda yang kita nak. Tapi tak semua kita akan dapat.
Dalam Al-Quran disebutkan zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah. Kita kat dunia ni semua orang yang namanya manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa. Kan? Kat dunia ni ada orang, semua kita berkinan untuk memiliki an-nisa, pasangan hidup. Kan? Tak mampu, yang ada orang mampu seorang, ada yang mampu lebih, 2, 3, 4. Kan? Semua orang ada keinginan untuk tambah, kan, 2, 3, 4. Betul tak? Ada keinginan untuk tambah tak? Ada. Nah, cepat jawab kan. Tapi apakan daya, kan, tak berapa nak berani, satu pun okey lah, kan. Tapi ada orang yang lebih, itu kelebihan dia, kan. Ada orang yang poligami 2, 3 isteri, kan. Dia promote, jomlah, bagus ni berpoligami, kan. Tapi tuan-tuan kena ingat, tak semua orang direzekikan begitu. Ada orang yang memang, kenapa orang tu 3, 4? Kenapa? Sebab rezeki dia lah. Kan? Kalau semua orang boleh, semua berpoligami, kan. Tapi tak semua orang, sebab rezeki itu masing-masing. Kan? Wal banin, ada orang dia dah berkahwin, dia berkeinginan untuk anak, ada anak, ada yang dapat anak, ada yang tak dapat anak. Dan kat dunia ni ada orang yang nak anak tapi tak dapat-dapat. Macam-macam rawatan dia buat. Dah 10 tahun berkahwin, anak seorang pun tak dapat. Tapi ada orang yang setahun anak tu. Macam susun paku. Kan? Setiap tahun anak tu. Orang satu. Orang jauh suka anak ramai. 20 orang, 15 orang. Saya berjumpa satu asnaf tu. 20 anak dengan satu isteri. Saya bayang. Saya 5 orang anak, satu isteri ni pun, kan. Tapi dia 20 anak, satu isteri. Itu lebih rezeki. Tak semua orang dapat kerja, kan. Ada orang, mana boleh dapat 20 anak, satu isterinya. Macam mana, dah rezeki dia lah. Ada orang nak begitu tapi tak dapat. Ada orang dapat 1, 2, 5, kan. Tapi usaha lah. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Di dunia ni semua orang berkeinginan untuk harta mewah, hidup mewah. Emas, perak, bertimbun-timbun, bersusun-susun emas je. Orang kaya, hidup mewah, kan. Orang boleh dapat dah. Kan itu rezeki dia kat dunia. Semua orang kalau boleh nak begitu, tapi tak semua orang akan dapat. Tak semua orang kaya. Ada orang yang Allah uji dengan kesusahan, kemiskinan. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang bertanda dan terlatih. Ada orang kalau boleh nak kereta, kalau zaman sekarang kita kereta mewah lah. Kalau boleh kita nak duduk naik kereta mewah, kereta Mercedes, kereta apa, BMW, Volvo, naik kereta, bukan naik kereta dah, naik jet pribadi. Kalau boleh datang surau Haji Maksum naik helikopter kalau boleh, kan. Naik kereta apa, BYD, tahu BYD? Zaman sekarang, kereta elektrik. Kalau boleh, tapi tak semua orang, masing-masing. Tak dapat kereta BYD, dapat arus roda 2 jadilah. Proton X70 pun okey lah. Kan? Masing-masing ikut rezeki masing-masing. Ini dunia lah. Kan? Wal an'am, binatang ternak. Kalau boleh kita nak ada binatang ternak, bela kambing, satu kandang, bela lembu, bela kerbau, kan, banyak binatang ternak. Tapi tak semua orang ada kelebihan begitu. Ada orang yang dapat kelebihan begitu, boleh bela banyak, senang je, bela je, banyak. Kita bela kambing seekor tu pun terkial-kial, kan. Nak bela, nak jaga, nak bagi makan minum. Dapat tak bela, tak dapat kambing, bela ayam je lah, kan. Tak pun bela kucing je lah. Itu yang mampu. Wal harth, ladang-ladang.
tanaman-tanaman. Ada orang dia mampu, dia ada ladang dia, ladang kelapa sawit, ladang musangking, ladang cili, ladang tebu, macam-macam ladang lah. Senang je bela je kan. Tanam pokok ni semua tu kan. Kita nak tanam cili je lah tepi halaman rumah tu lah yang ada kan, tanah tak banyak. Zalika mata'ul hayatid dunia. Itu semua merupakan nikmat dunia. Tak semua orang dapat, ada yang dapat, ada tak dapat. Wallahu indahu husnul ma'. Di syurga nanti tuan-tuan, ahli syurga, uiddatul muttaqin, Allah bagi semua. Apa yang kinan-kinan kita kat dunia ni tak dapat, di syurga tuan-tuan, apa yang kita inginkan belum kita tak perlu usaha. Kita ingin, Allah bagi terus. An-Nisa kan, bukan setakat 4 bidadari. Seorang ahli syurga bidadari 70 orang. Kita bayar. Kan. An-Nisa, Allah bagi ahli syurga ni An-Nisa, isteri-isteri, para isteri. Nak berapa? 70, 100, Allah bagi. Abadan. Wal banin, zuriat di syurga pun. Kalau nak anak, berapa ramai zuriat. Kan? Harta, hidup mewah. Duduk kahmah ligai syurga. Hidup dengan penuh kemewahan. Tak ada yang dapat di syurga Allah bagi. Selama-lamanya. Binatang apa? Kenderaan yang terlatih berjenama. Nak pakai apa kat syurga? Pakailah apa yang kita nak. Kenderaan yang hebat. Right. An'am, binatang ternakan. Walhas, ladang-ladang. Kita nak ladang apa? Tanah syurga amat luas. Uiddat lil muttaqin. Jangan syarat nak dapat itu semua kekal abadi. Duduklah dalam tu, muda remaja, tak pernah tua dan tak pernah sakit, hidup dalam penuh kenikmatan dan kedamaian selama-lamanya. Duduk dalam syurga ratusan juta tahun. Ratusan juta tahun selama-lamanya. Uiddat lil muttaqin, dengan syarat di dunia ini kita beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Itu syaratnya. Tak susah pun. Perlu pada mujahadah, kesungguhan, istiqamah, bermujahadah dan beristiqamah. Ada lagu ni yang nasyid kan. Bermujahadah dan beristiqamah. Kan? Itu syarat untuk di sisi Allah Ta'ala mendapat rahmat dan keredaan. Imam Hasan Al-Basri katanya, iman bukanlah sekadar khayalan dan kata-kata manis belaka, tetapi iman adalah apa yang menetap dalam hati lalu dibenarkan oleh tindakan. Diriwayatkan oleh Al-Balahati. Iman apa? Iqraru bil qalb wal apa? Tasdiqu fil qalb wa iqraru bil lisan wal amal bil jawar. Iman itu ialah membenarkan dalam hati, serentak itu dengan lisan, iqrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan kita buktikan dengan amal, dengan apa yang Allah perintah buat, wajib maka kita lakukan. Perintah larangan maka kita tinggalkan. Itu pembuktian kepada iman dan takwa. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati, Anas bin Malik bercerita mengenai bapa saudaranya yang bernama Anas bin Nadr. Beliau sangat menyesal kerana tidak mengikuti perang Badar bersama Nabi SAW. Beliau berkata, jika Allah Ta'ala memberiku kesempatan mengikuti peperangan bersama Nabi SAW, akan ku perlihatkan kesungguhanku. Ini tentang pakcik Anas bin Malik. Dia tak dapat ikut perang Badar, maka dia rasa menyesal. Maka dia kata, dia berjanji kiranya lepas ini ada peperangan bersama Nabi, dia akan bersungguh-sungguh. Kemudian pada perang Uhud, Anas bin Malik cerita bapa saudaranya ini hadir bersama pasukan Islam. Beliau menyaksikan kekalahan pasukan Islam daripada serangan kafir Quraisy. Maka mereka berlarian menyelamatkan diri daripada serangan musuh. Melihat keadaan ini, Anas bin Nadr berkata, ya Allah, aku meminta penguzuran bagi orang-orang ini, yakni kaum muslimin, dan aku berlepas daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, yakni musyrikin.
Dengan penuh keberanian, beliau lalu maju ke arah musuh sambil menghunus pedang. Apabila berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az, dia berkata, kemana engkau nak pergi, wahai Sa'ad? Sesungguhnya aku mendapati wangian syurga dari arah Uhud. Anas bin Nadir setelah itu menerjah ke arah musuh dan terus bertempur hingga syahid. Selepas pertempuran tidak ada yang mengenali jasad beliau kerana luka-luka tusukan pedang dan panah yang memenuhi tubuhnya. Hanya saudara perempuannya mengenali beliau menerusi salah satu jari-jarinya. Anas bin Malik berkata bahawa luka-luka yang terdapat pada tubuh bapa saudara itu melebihi 80 luka antara tetakan pedang dan tusukan anak panah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat Nabi, yang bersungguh-sungguh berjuang, yang bernama Anas bin Nadir, iaitu bapa saudara pada Anas bin Malik. Kesungguhannya untuk mendapat syurga Allah Ta'ala, dia sanggup untuk pergi berjihad, dan terbunuh dengan luka-luka lebih daripada 80 luka pada badannya, sehingga orang tak boleh nak cam. Maknanya kalau sampai tak boleh nak cam, maknanya tetakan pada muka dan sebagainya itu begitu dahsyat. Yang boleh cam ialah adik perempuan pada Anas bin Nadir melalui jarinya, salah satu jarinya. Itu pengorbanan sahabat, dan pengorbanan itu Allah gantikan dengan syurga. Seperti mana juga dalam perang Uhud itu, seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan, dalam sirah menceritakan dalam perang Uhud jari dia tinggal jari telunjuk je. Yang lain semua dah kudung. Dia 4 jari kudung, tinggal jari telunjuk je, tuan-tuan. Itu nak menggambarkan pengorbanan sahabat. Saya pun sebelum tak tahu, tapi bila buka sirah, dalam sirah perang Uhud ni, baru saya tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam perang tersebut dia mempertahankan Nabi dalam ketika kan perang Uhud ni ada dua suasana Islam menang dan suasana Islam serang kabut kalah kan. Ketika nak mempertahankan Nabi daripada risau oleh Quraisy, antara Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia pertahankan, dia gunakan tubuhnya, maka jarinya itu tinggal jari telunjuk. Jari telunjuk dengan saja 4 jari yang kudung, maknanya tinggal jari telunjuk je. Yang lain tu semua kudung. Dia hidup dalam keadaan hanya satu jari. Itu pengorbanan sahabat. Dan juga ni Anas bin Nadir, semata-mata nak mendapat redha Allah Ta'ala, dia terbunuh dalam perang syahid sehingga tubuhnya, badannya mungkin tidak dapat dikenali. Di pengorbanan sahabat. Inilah sahabat dan juga orang-orang yang mati syahid ni, tuan-tuan. Nak mengenangkan betapa susahnya kita nak menjaga iman ni, tuan-tuan. Dan mengenangkan dosa-dosa yang lalu, sahabat-sahabat Nabi ni berusaha untuk mencari jalan bagaimana untuk mendapat jalan pintas terus ke syurga. Di antaranya ialah dengan berjuang fi sabilillah. Mati syahid ni, orang mati syahid ni dia akan masuk syurga tanpa hisab. Diampunkan segala dosa-dosanya dan dia dapat syurga tanpa hisab. Itulah pengorbanan para sahabat. Kita sendiri pun dalam keadaan kita ni banyak dosa-dosa kita. Banyak dosa kita ni. Kita ni orang awam. Dosa-dosa ni kalau tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, menjadi halangan kita untuk selamat daripada api neraka. Maka waktu sekarang ni kita fikirkan cara-cara untuk kita nak selamat daripada api neraka atas sebab dosa yang kita banyak lakukan tadi ni. Sebab itulah disuruh dalam hidup. Allah bagi kita peluang hidup hari ni, tuan-tuan, perbanyakkan istighfar, taubat pada Allah Ta'ala. Banyakkan minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah lah yang maha pengampun, penyayang, yang boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Di samping kita cari jalan-jalan untuk kita selamat daripada api neraka, perbanyakkan sedekah. Kita nak pergi berjuang mati syahid ni macam tak ada peluang, tapi mudah-mudahan adalah peluang, mati syahid.
tak pun perbanyakkan sedekah. Ittaqun nar wala bisyiki tamrah. Takutlah kamu dengan api neraka walaupun bersedekah dengan sebiji buah tamar. Perbanyakkan sedekah. Tapi jangan lupa tuan-tuan, di samping kita minta ampun pada Allah Ta'ala, juga kita minta ampun sesama manusia. Ini pun antara sebab orang yang bermasalah dengan sesama manusia ni menjadi asbab untuk dia tidak dapat syurga. Walaupun orang tu mati syahid, itu masalah. Sebab tu orang yang nak pergi berjuang jalan Allah Ta'ala ni, dia kena ada syarat. Yang pertama dia tidak ada hutang. Yang pertama je kena izin mak ayah. Kalau mak ayah masih hidup, mesti dengan izin mak ayah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih afdal? Pergi berjuang, pergi berperang ataupun berbakti pada ibu bapa? Maka Nabi kata berbakti pada ibu bapa. Selama hidup dengan mak ayah masih ada, berbakti itu lebih afdal daripada pergi berjihad. Tapi kalau diizinkan oleh mak ayah, pergi. Kalau tak diizinkan, jangan pergi. Nak pergi perang lah kan. Contoh nak pergi Palestin kan. Di Gaza. Yang keduanya, yang keduanya tidak ada hutang. Jangan ada hutang. Maknanya selesaikan hutang itu dulu. Ataupun ada seseorang yang boleh menjamin hutang-hutang dia. Kalau tak ada hutang, tak ada urusan dengan manusia, barulah pergi berjihad. Kalau tidak, ada hadis Nabi sebelum ni kan, orang mati syahid tapi dia banyak hutang. Akhirnya, dia tak boleh nak selesai hutang-hutang itu, Allah campakkan dalam neraka. Walaupun dia mati syahid. Itulah tuan-tuan mati Allah SWT. Dalam hidup kita ni, Allah masih lagi beri kesempatan, Allah masih lagi beri nyawa hari ni, masih bernyawa lagi. Jadi maknanya peluang untuk kita bertaubat pada Allah Ta'ala, perbanyak istighfar, berbakti dengan manusia, berakhlak dengan jiran, berakhlak dengan adik-beradik, dengan rakan-rakan. Kalau ada urusan-urusan yang tak selesai sesama manusia, maka selesaikanlah dalam kesempatan hidup ini. Sebelum Allah ambil nyawa kita, pada masa itu tuan-tuan, menyesal pun tidak ada gunanya. Dan banyak orang-orang yang apabila meninggal dunia mereka menyesal, mohon pada Allah Ta'ala untuk dihidupkan balik walaupun seketika, untuk mereka bersedekah dan beramal soleh. Maka kesempatan yang ada ini tuan-tuan, maka perbanyakkanlah amal soleh, perbanyakkanlah sedekah-sedekah, minta ampun, beristighfar dan bermaaf-maafan sama manusia sebelum Allah ambil nyawa kita pada bila-bila masa. Yang sajalah pada pagi ini sebagai tazkirah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ambil dan amalkan dan sampaikan kepada teman-teman yang tidak dapat hadir pada hari ini. Allah a'lam bishawab. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.